What's up bro, sis, mari pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Ramai serang DM aku tak adalah serang, tapi ramai duk bagi tahu aku pasal promo MJF pagi tadi di AEW Dynamite. By the time korang tengok video ni, yelah aku akan upload malam ni jugalah, since benda tengah panas kan. Tapi itulah, aku fikir lepas ni kalau benda-benda panas ke, aku nak buat style yang macam ni je. Tak ada edit, tak ada apa. Aku terus record, terus sembang, tak ada potong-potong. And then bila dah siap record tu, aku tinggal upload je. Itu untuk benda-benda panas lah. Tapi kalau konten yang aku dah plan lama ke apa ke, tak rushing ke, then aku akan edit elok lah. So, sebelum aku teruskan, kalau korang nak tahu barang wrestling apa yang aku letak dekat link description kat bawah ni, link Shopee tau. Korang try lah tekan, and then korang tengok barang apa yang aku share kali ni. Barang tu korang boleh dapatkan kat Shopee, sebab link yang aku letak tu adalah link Shopee. So untuk hari ni kita just nak cerita pasal ni lah, AEW Dynamite hari ni. Sebelum aku nak sentuh pasal MJF punya promo tu, aku cover dulu 3 benda yang aku rasa aku nak, yang aku tertarik ataupun berminat nak cerita sebenarnya. Itu pun kalau korang tak tengok lagi AEW Dynamite, ataupun korang memang tak layan AEW, tak tahu nak layan mana apa semua kan, untuk nak tengok MJF punya promo tu, aku cuba cari kalau ada link promo MJF dekat YouTube ke apa ke, aku try letak juga dekat ruangan description kat bawah. Okay, first kali, sekarang ni kalau dekat NXT kita nampak lah yang Diamond Mine, Roderick Strong dengan kuncu-kuncu dia tengah cuba, nampak macam diorang akan berpisah lah tak lama lagi. Tapi aku nampak juga dekat AEW Dynamite yang tak tahulah benda ni betul ke tak, tapi macam dah tanam sikit-sikit yang tak lama lagi Christian mungkin akan bertukar kepada watak jahat, heel turn. Ini apa yang aku rasa lah. Sebab sekarang ni dia terlebih emo lah, lepas tu dia macam jenis sakit hati tengok orang ke apa, aku pun tak tahu. Tapi adakah itu taktik AEW untuk slow-slow nak bagi dia bertukar karakter ke watak jahat? Aku tak tahulah, Christian Cage seorang saja ataupun The whole Jurassic Express pun sama. Ya, kita dah tahu Marco Stunt tak ada, so memang tinggal 3 orang tu je lah, Luchasaurus, Jungle Boy dan juga Christian Cage. Apa yang korang rasa? Korang rasa Christian nampak macam sama je ke, atau aku je yang overthinking? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. And then kita dapat dengar William Regal duk sebut apa? Blood and Guts kan. Selalunya kita teringin ataupun teruja bila dia sebut War Games. Kali ni dia sebut Dia sebut Blood and Guts. Blood and Guts ni lebih kurang War Games je, tapi AEW yang pakai. Macam mana Aku tak nak aku terpaksa compare lah. Kalau tiap kali Regal sebut War Games kat NXT tu, benda tu sampai tu, buat aku rasa macam exciting. Tak sabar. Walaupun dah beli agak kan, fit macam tu ramai-ramai apa semua ni, mesti confirm War Games kan. Dah beli agak, tapi still tiap kali Regal sebut goosebumps babe. Tapi bila dia sebut Blood and Guts ni, aku tahu apa yang diorang cuba nak buat kan. Cuba nak bagi orang yang rindu nak dengar Regal sebut benda tu Regal sebut benda tu. And then Regal buat lah benda tu supaya mengubati rindu semua orang. Tapi tak sampai babe. Blood and Guts, even time disebut Blood and Guts pun aku macam, Aku tak teringat pun yang momen disebut War Games kan. Sampailah 15 saat lepas tu ke, baru aku macam, nak tiru macam Regal punya sebut War Games ke? Tak jadi. Tak sampai. Unless kena buat ni beberapa tahun akan datang, konsisten buat, then that is a different story lah. So aku rasa mungkin masalah pada Blood and Guts lah. Nak sebut dia tu tak sesedap macam nak sebut War Games. Itu pada pandangan aku. And then kita dapat tengok juga Miro. Yang mana tak layan AEW, Miro tu adalah Rusev. So Miro buat comeback, which is so good to see him lah. Sebab dah lama gila tak nampak Miro. Lepas tu dia buat comeback dengan karakter dia macam apa, wakil Tuhan lah, redeemer lah, bagai semua tu, aku rasa nice je. Just that, apa yang aku tak suka is siapa yang dilawan tu lah, iaitu Johnny Elite. Bagilah dia lawan Jobber. Johnny Elite tu next apa ni? Macam nak cakap? Next Dynamite ke ataupun Rampage ke, bagilah si Johnny Elite ni lawan dengan Jobber. So tak adalah Johnny Elite ni kalah. Dah berapa kali dah Johnny Elite. Tak tahu Johnny Elite tu siapa? Johnny Elite tu adalah John Morrison. Dah berapa kali dah John Morrison ataupun Johnny Elite ni kalah kat AEW kan. Aku rasa dah lawan 2 kali. Dua-dua kali kalah. So bila dia nak menang? So adakah kewujudan Johnny Elite dekat AEW ni hanya sebagai seorang Jobber? Itu kita sama-sama renungkan dan fikirkan lah. Tapi aku tak suka treatment yang Johnny Elite ni dapat. Kalau
Kalau itu dah memang role dia, terpaksa aku dan terima. Tapi kalau itu bukan role dia ke apa ke, bagilah Miro Samoa Joe hari tu lawan dengan Samoa Joe tu tak apalah, tournament punya pasalan. Tapi lepas ni aku just tak nak tengok Johnny Elite kalah lah. Itu je lah. Dekat WWE dah tak dipakai dengan baik. Tapi dekat AEW pun sama. Apa cerita? So hopefully ada kemenangan untuk Johnny Elite pada masa akan datang lah. Tapi disebabkan faktor umur pun takkan dia orang nak push Johnny Elite ni. Nak dia buat apa? Jadi TNT Champion. Nak jadi AEW World Champion. Aku tak rasa Johnny Elite akan jadi AEW World Champion. Lebih baik Christian Cage yang jadi AEW World Champion dulu daripada Johnny Elite. Walaupun Johnny Elite tak pernah menang World Champion dekat WWE dan juga AEW ni kan. Itu pandangan aku lah. Aku rasa Christian Cage lagi best kot kalau jadi World Champion. Johnny Elite akan best lah. Tapi mungkin aku ada side bias aku lagi minat Christian. Maybe. Entahlah. So, apa pandangan korang pula? Korang okey ke tengok Johnny Elite dipergunakan sebegini kan? Dan last kali kita nak sentuh pasal apa ni lah. MJF punya pipe bomb yang ramai orang duk bercerita. Dan dalam grup mana yang aku ada tu, semua orang bercerita pasal MJF. Dekat DM IG aku, semua orang bercerita. Aku buka Twitter, semua penuh dengan ni, MJF ni. Siapa yang tak follow aku kat Twitter, dia tak tahulah yang aku dah respon pasal benda ni dekat Twitter dulu. Aku mungkin lepas ni tak tahulah. Ada masa aku buka dan update lah kat Twitter. Kadang tak ada masa kak. So susah nak cakap. Tapi kalau korang nak follow Twitter aku, link ada dekat ruangan description kat bawah sekali dengan aku punya IG, aku punya TikTok. Support lah. Dan aku ada channel satu lagi, channel Hazwan Shah Bebe. Make sure subscribe channel Hazwan Shah Bebe tu. Kat situ aku buat segala benda selain daripada wrestling. So MJF punya pipe bomb kali ni, adakah benda tu dah di-plan atau tak plan? Okay, kita dah dengar dah rumours berminggu-minggu pasal MJF ni nak tinggalkan AEW, nak join WWE. Tapi kontrak dia lambat lagi habis. So nak tak nak dia kena hormati kontrak dia unless dia yang dilepaskan. Dan kalau dilepaskan pun ada compensation untuk 3 bulan ke berapa, bergantung pada kontrak lah. Kat AEW aku tak sure sebulan ke 3 bulan. Kalau macam NXT sebulan, WWE main roster 3 bulan. So benda tu jadi macam hangat dan panas bila MJF duk habis-habis duk bagi tease yang dia akan join WWE. Tapi itulah, kalau dia join WWE, aku suka. Tapi kalau NXT Black and Gold ada lagi, ya. Sebab apa? Kalau dia naik ke main roster, okay, MJF tak gila-gila pun skill dia atas gelanggang. So aku tak risau dia punya move kena limit ke apa pun. Sebab dia bukannya ada move sebanyak orang yang boleh buat match like 5 star punya match. Tapi dia punya promo is 5 star punya promo. Dan apa yang membuatkan dia punya promo tu 5 star adalah bila dia banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tak patut digunakan. Memang banyak mencarut apa semua. Benda tu buat karakter MJF dan promo MJF tu nampak lagi ada sinar kan. Tapi kau bayangkan WWE, tempat yang mungkin kau tak boleh nak buat macam tu, kau punya creative freedom dikontrol. Adakah sesuai sebenarnya MJF nak duduk kat WWE? Aku rasa tidak. Dia better stay je dekat AEW tu. Dan dari segi promo tadi tu, dah di-plan ke tak plan? To be honest, aku rasa benda ni dah plan. Kalau tak plan, tak adanya daripada awal dia boleh bercakap direct macam tu je. Daripada awal mic dia dah kena cut. Sama case macam si Empang dululah. Untuk nak menghormati production dan juga management company kan. So, aku rasa benda ni dah plan. Dan bila dia ke belakang pentas, so aku yakin Tony Khan mesti akan appreciate. That is a very good promo. Benda tu boleh bantu naikkan rating. Benda tu boleh buat orang puas hati. Aku rasa benda tu lah. Ini pala tahu aku. Aku tak ada dekat belakang backstage dia orang apa semua. Aku tak tahu apa cerita sebenar tu. Aku tak tahulah. Aku just being palatau as the best palatau in the world ni kan. So aku rasa it is a plan. Dan AEW akan renew kontrak dia ataupun tidak, no idea. Sebab lambat lagi 2024 kan. Jadinya mungkin benda ni AEW nampak sebagai opportunity dan MJF ni mulut macam longkang kan. So mungkin diorang nak jadikan benda ni as a part of storyline. Tapi kalau diorang jadikan benda ni as a part of storyline, at the end MJF punya kontrak habis ke, MJF punya kontrak di renew ke, apa yang kau boleh buat dengan storyline ni? Okay, kalau macam WWE kau ada authority figure, dekat AEW authority figure kau adalah Tony Khan. Tapi Tony Khan tak ada karakter macam di Authority, macam Vince McMahon, macam Stephanie. Orang yang boleh tolong renewkan kau punya, dia boleh renewkan kau punya kontrak. Tapi Tony Khan ni tak ada watak Tony Khan tak ada watak baik, tak ada watak jahat. Kan? Baik dengan jahat gabungkan jadi bahat. Tiba. So apa yang diorang boleh buat dengan story ni? Takkanlah Tony Khan akan mula jadi authority figure dekat screen
Lepas tu ada watak jahat dia tak nak renew kontrak MJF lah. Ataupun dia nak renew tapi bayar tak nak cukup. MJF ni kejam sangat. Lepas tu jadilah satu match, Tony Khan akan pilih seorang dia punya superstar dia, dan nak buat cerita sedap lagi, Tony Khan pilih superstar tu ex WWE kan. Dapat kalahkan superstar tu, kontrak dia naik dengan harga lebih mahal. Tak dapat kalahkan, then dia bye-bye. Contoh story yang macam tu dia orang nak buat. Itu je aku rasa yang dia orang boleh buat. Tapi itulah, kau kena buat Tony Khan ni kejam ataupun watak baik gila MJF yang kejam kan. So kalau benda tu memang betul lah apa pala tahu aku ni yang dia orang plan. Kalau benda tu betul-betul legit, no idea lah. Aku rasa patutnya Mike dah kena cut lebih awal. For me that is a pipe bomb. Yes, it's a pipe bomb. Just that pipe bomb tu plan ataupun tidak plan. Itu je lah yang ikut pala tahu aku. Tak plan. Tapi tak plan apa? Plan. Tapi still it's a pipe bomb lah. Dan walaupun aku kata benda tu dah plan, seriously bagi aku this is a very good pipe bomb. This is a very good promo. Aku suka. Kau tak boleh nak lawan pipe bomb CM Punk sebab itu betul-betul aku rasa benda tu 100% true datang daripada hati. Bukan nak kata MJF punya tak datang daripada hati. Aku rasa MJF punya datang je daripada hati. Tapi MJF macam aku cakap dah plan. CM Punk ni, mana ada Vince McMahon ke sesiapa dalam WWE plan benda ni? Tak. CM Punk memang tibai WWE kau time dia punya pipe bomb. Dan sebab tu dia kena gantung. Apa yang dia rasa, apa yang dia sampaikan tu adalah benda yang kita rasa selama ni sebagai fans. MJF ni lebih pada apa ni je. Apa yang dia tak dapat, apa yang dia dapat kan. So bagi aku tak boleh lawan CM Punk punya pipe bomb lah. But still MJF punya pipe bomb is a very good pipe bomb promo untuk aku lah. Dan satu lagi persoalan kat sini. Kalau tadi aku tanya Christian Cage ada treatment nak macam tengah di slow-slow nak jadikan watak jahat, adakah MJF tengah di slow-slow nak jadikan watak baik? Kau bayangkan kalau Tony Khan tiba-tiba keluar jadi kejam, lepas tu dia gunakan superstar WWE yang kalau ex WWE yang kalau MJF boleh kalahkan baru dia dapat naik gaji ke apa ke, aku rasa benda tu nice. Dan aku yakin MJF can be a very good face sebab macam Kevin Owens lah. To be honest, aku lagi suka Kevin Owens watak baik. Mulut dia attack authority lagi lancangnya. Tak longkang tapi lancang. Tapi itulah masalahnya, AEW tak ada authority figure. Dan kau boleh gunakan MJF macam mana Kevin Owens gunakan, tapi lagi kurang hajar punya version. Just that, who is that authority figure? Adakah Tony Khan akan muncul? Dan orang suka ke ada authority figure kat AEW ni? Kat WWE, orang mula-mula dah meluat tak suka. So WWE dah tak buat sangat. So bila dah tak buat, tiba-tiba aku ada rasa rindu juga. Aku rasa perlu je GM dekat show. Baru brand split tu hidup. Tapi sekarang dah tak ada cerita brand split lah. Sebab brand split pun dah barai dah dekat WWE. Superstar pun tak ada. Squad death. Kalau bola squad death. Tapi ni roster death. Dekat WWE tu macam tak ada. NXT je ada roster death. So brand split, buang longkang lah. So ni lah, aku rasa AEW patut ada authority figure. Dan ini sikit lah, aku pernah sentuh banyak kali. Aku suka kalau AEW ada brand split. Walaupun orang kata tak nak nanti asyik pakai muka sama lah apalah kan. Kau tengoklah sekarang ni Dynamite Rampage, tak habis-habis Bryan Danielson, tak habis-habis CM Punk. CM Punk tak adalah selalu sangat kat Rampage tapi John Moxley ke apa, macam Bryan Danielson tu banyak sangat. Dan aku rasa kau ada banyak gila superstar yang kau tak sempat nak pakai, yang kau boleh push sebenarnya naikkan top top star semua. Kalau kau ada dua show, macam mana WWE dulu ada roster death, Raw dengan SmackDown time tu bersaing. Lepas tu jarang kita nak tengok Raw pergi serang SmackDown, tapi bila benda tu berlaku macam wow gila. Kau bayangkan AEW dengan roster death yang dia ada buat benda tu. Dan kalau Bryan Danielson lepas ni dekat Dynamite je, CM Punk dekat Rampage je, aku rasa lagi better. Semua yang jobber-jobber sekarang ni boleh dapat moment dia. Yang dekat Dark tu pun dapat moment jadi jobber dekat Dynamite ataupun Rampage. So aku lagi prefer adanya brand split lah. Dan bila ada brand split, kenalah ada GM. Barulah macam ada orang yang akan lead the brand. Kalau tiba-tiba diorang nak buat brand warfare. Itu idea aku. Tony Khan, if you watch this, I know you don't understand. But then if you understand the English part, hire me as your creative please. Okay. Itulah MJF is a very good pipe bomb. Adakah dia akan bertukar watak baik? Bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Christian bertukar watak jahat? Bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. It's a plan bagi aku, pendapat aku. Just that is a very good pipe bomb promo, tapi lagi sekali plan. Itu saja guys untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Oh ya, tekan butang subscribe kalau
Susah kalau tak ada video potong-potong ni. Tapi tekan butang subscribe kalau korang tak subscribe lagi. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father.